كافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وعلى كل أصحابه أجمعين وإلى أرواحنا أسلافنا وحسنا وأقاربنا ومشايخنا ومحبنا ومن له الحق لدينا شيء لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات وحي وأكرمنا بنور فهمي وافتح لنا بمعرفة علمي وحسن أخلاقنا بحلمي وسهل لنا أعمال فضلك واشف علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat alhamdulillah. Alhamdulillah kita sambung dalam pembicaraan berkenaan dengan perkara yang penting untuk sama-sama kita insaf, sama-sama kita menyadari bahawa hakikat kehidupan kita ni iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata iza ni makna bila, ketika, apabila. Maknanya sampai tempoh qada Allah Ta'ala buat lakulah. La yastakhiru itu maknanya tak boleh nak awal, tak boleh nak lewat. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan macam mana kita yakin, kita percaya rezeki kita sampai masanya Tuhan beri. Kita berdoa banyak kali dah, Tuhan tak beri. Kerana apa? Kita yakin rezeki itu termasuk dalam qada Allah. Sampai masa tu dah, kita minta tu sampai masa Tuhan bagi, suka tak suka? Suka lah. Kalau sampai masa ajar kita ni, suka tak suka? Apa dia? Suka? Pelik pula. Dah. Gitu lah. Kata dia sebut bak rezeki, bak ajar ni, benda pun tak payah minta. Memang Tuhan buat siap-siap. Tapi lambat cepat tu kerja Allah. Cuma kita usaha. Dah. Jadi himpitan pokok orang yang mukmin, orang mukmin, himpitan kubur. Orang mukmin bagaikan dalam rangkuman ibulah, rangkulan ibu. Lepas tu hadis yang maksud maknanya doa itu, hadis tu jadi doa. Ada Quran, dari ayat Quran jadi hadis, daripada ayat Quran jadi doa. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi doa. Yang biasa Nabi sebut, Nabi minta ta'awuz, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung padamu ya Allah daripada azab kubur. Persoalan ni, kenapa kita minta begitu pada Allah? Dan kau ibu yang dikasih sekalian, kenapa kita berdoa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr? Ya Allah ya Tuhan, aku mohon berlindung padamu daripada azab kubur. Kurang jelas tak? Kita jelaskan lagi.
Kenapa kita berdoa kepada Allah? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta nas'aluka, aku mohon padamu redha kau masukkan aku dalam syurga. Wa na'udzubika min sakhati wan nar, aku minta jauh pula daripada neraka. Persoalannya, kenapa? Kenapa tu Haji? Oh, ada yang tanya. Saja je tanya. Kenapa cikgu? Pasal kebat. Boleh kan ada kebat. Kalau kita ikut penceramah Jais tu, dia kata kena ada output lah. Input. Nah, lepas habis mengajar, bagi soalan, bagi satu form macam training, before and after, before zero, after. Wah, persentage naik. Persoalannya kenapa? Daripada doa tu sendiri kita tahu jawapannya. Apa jawapannya? Ya, kita minta pada Allah, nas'aluka min azabil qabri, minta berlindung padamu ya Allah daripada azab kubur. Sebab apa? Jawapannya mudah. Yang buat azab kubur siapa? Allah. Kan ada orang lain buat azab kubur. Kalau gitu kita minta ke orang lain, ya Allah, wahai bulan nanti aku masuk kubur, jangan kau azab aku ya. Dan ataupun kita minta nas'aluka ridhaka wa jannah, minta Allah Ta'ala redha aku masuk syurga. Adakah syurga tu orang lain buat? Kalau gitu mintalah ke orang lain, nanti aku mati polam masuk aku dalam syurga ya. Jawapan dia mudah. Jawapannya baik azab kubur, baik nikmat dalam kubur, baik syurga, baik neraka, semua itu adalah kepunyaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawapan yang paling mudah. Dan baik, itu kisah yang kita dah bincang dulu, tak salah ana. Kita dah bincang tak salah ana bila ana sebut tadi doa yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah, masuk syurga-Mu dengan keredaanmu ya Allah. Pagi tadi samalah kita yang sama dengan dari Sungai Buaya. Bila kita membicarakan, mungkin pakcik-pakcik musliman, kita membahaskan tentang ke mana roh pergi selepas daripada kematian kita. Roh kita sendiri, bukan roh orang lain. Roh kita lepas mati gimana? Dan mungkin kita masih lagi simpan dalam memori kita. Dan macam kita simpan maklumat dalam pendrive lah. Dan nak cocok dapat. Mungkin kita ingat lagi dalam ingatan kita bahawa disebut. Cuma bila kita sebut, bila roh kita dibawa pada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, nak sebutnya malaikat terlalu sangat gembira. Kerana apa? Roh ini roh yang baik, roh ini roh yang taat, roh ini roh yang disebut tak tinggal mayang, dan semayang pula dia pelihara, dia jaga sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setengah riwayat sebut berbetulan sementara apa? Jenazah kita orang duduk kat rumah kita tunggu nak mandilah. Bila kita tengok orang mati tu, maknanya jasad dia berada di situ, tetapi rohnya pada waktu dan ketika saat tersebut dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu tersebut sampai ke hadapan Allah, Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu sedia untuk kamu bertemu dengan aku? Ingat tak? Pertama dia sebut bahawa ya Allah, ya Tuhan, aku datang kepada kamu ni dengan aku mengkhatamkan membaca Quran sebanyak 360 kali. Ingat tak? Dan aku khatamkan Quran 360 kali semata-mata untuk bertemu denganmu. Allah Ta'ala sebut, aku tak terima. Bayang sebenarnya. Kita baca Quran mungkin 2-3 kali je khatam, atau khatam setahun sekali atau 5 tahun sekali, rasa Tuan terima selalu. Benar? Hak ni 360 kali khatam Quran, Tuan kata aku tolak. Lepas tu apa lagi Tuan tanya? Yang kedua, ya Allah, kalau mu tolak aku baca Quran, yang kedua aku telah menunaikan ibadah haji sebanyak 37 kali ya Allah. Tuan sebut juga, aku tolak ibadah haji kamu. Masya Allah. Dan akhirnya disebut, kalau begitulah ya Allah,
Nak sebutnya apa? Aku buat semua ibadah ini semata-mata mencari kerajaan-Mu ya Allah. Barulah Tuhan sebut, aku baru terima ibadah. Nas'aluka redha. Yang kita minta dalam hidup ni, redha lah ya Allah, aku redha. Apa yang kamu suruh perintah wajib, aku redha. Apa yang Allah Ta'ala tegah, aku redha. Redha semata-mata kerana Allah. Dan yang jadi masalah kita ni, anda duk bimbang pada dia nak. Dan anda duk bimbang pada diri antum semualah. Bila tasawuf membicarakan tentang beribadah, bila tasawuf membicarakan tentang manfaat daripada ibadah yang kita buat, sepatutnya ibadah tersebut dia menjadi apa? Ibadah yang kita buat sebenarnya dia menjadi kebajikan kepada kita. Apa maksud kebajikan? Dia menjadi manfaat kepada kita. Apa maksud kebajikan? Mungkin dia menjadi pertolongan kepada kita. Dah, maksudnya apa kalau kita kebajikan ni tolong. Kita pergi kan sebut dah, ingat dah. Pergi tempat orang susah ke apa semua, kita bawa beras, bawa apa, orang tengok, oh sukanya dia dah, dia kata. Kan dia akan dapat beras ni. Kita bagi dia beras, kita bagi dia susu, dia bagi dia baju dan sebagainya. Bila kita bagi tu, dia suka tak suka? Dan tentu dia suka. Sebab apa? Benda tu perlu dan benda itu bermanfaat kepada dia. Dan dia dapat merasai kebajikan yang kita beri pada dia. Maka begitu juga dalam ilmu tasawuf, dia sebut bahawa bila mana ibadah yang kita buat tak menjadi balik kebajikan kepada kita, tak beri manfaat balik pada kita. Patut kita mayang itu jadi kebajikan kepada kita. Patut kita mayang itu cegah kita daripada keji dan muka. Tapi tak jadi. Sepatutnya kita baca Quran, patut kita berzikir, makin kita banyak baca Quran, makin kita takut pada Allah, makin banyak kita berzikir, makin kita ingat pada Allah. Tapi benda itu tak jadi. Kebajikan tak jadi. Seperti mana disebut, dikiaskan dengan hadis Nabi SAW yang kita reti, yang kita banyak kali sebut, yang Nabi sebut kamin sa'imin, berapa ramai orang yang sa'im, orang yang puasa, laisa lahu, tak ada bagi mereka minajub wal atash. Nak sebut apa? Dikait dengan hadis bahawa ibadah dia buat, tapi ibadah itu tak jadi kebajikan. Hanya soho, hanya boleh orang kata bangga dengan ibadah. Bila orang kata puasa, saya puasa, apa dapat? Allah letihnya, tak ada kebajikan bagi dia. So dia sebut dalam kitab kitab nasihat agama wasiat iman, disebut bergembira dengan ibadah. Contoh qiyamul lail dah. Dia sapu mata tak. Orang tak suruh sapu pun dia sapu sendiri. Mata merah tak apa sapu. Lah nak bagi tahu ni. Apa dia malas tak bisa qiyamul lail. Pak orang tengok apa yang dia dapat. Yang dia dapat hanya kita tengok mengantuk saja. Hak ni kata ulama tasawuf, apa dia tak ada manfaat, tak ada kebajikan dalam ibadah yang dia buat. Kerana apa? Punca-puncanya adalah penyakit-penyakit hati. Dah. Nak bagi tahu tu lah. Tak masuk lagi dah, tak start lagi. Ni mekok luar dulu dah. Berkata Syekh Al-Laqani dalam kitab Syarh Matan Jawharah Al-Tauhid, Matan Jawharah Al-Tauhid, kedua malaikat yang memuji dalam kubur itu bersikap lemah lembut dengan orang mukmin. Kedua malaikat yang memuji di dalam kubur dah. Kita dah sebut dulu, dah bincang dulu. Mari malaikat dah tanya kepada orang ni, dia kata man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka. Tanyalah semua tu dalam keadaan bersungguh-sungguh. Dia tanya kepada orang ni jawab balik. Tanya semula, dia kata siapa suruh kamu datang dan sebab apa kamu datang. Dan kita pun boleh jawab gitu lah. Mu tanya soalan man rabbuka, kita jawablah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dia tanya siapa Tuhan kamu? Rob. Mayang maghrib berapa kali kita sebut Rob tadi? 3 kali dah. Mayang isyak kita sebut Rob tu dalam surah Fatihah tu berapa kali? 4 kali. Subuh 2 kali, Zuhur 4 kali, Asar 4 kali. Berapa tu? Tu berkira 16 kali. Betul 16. Betul je ke? 16
Nambah kali kita sebut takkan tak boleh jawab lagi. Dia tanya man rabbuka, jawablah alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh. Mana kat tanya benda yang kita yang dah buat. Bukan dia tanya benda yang kita tak tahu. Dia tanya benda yang kita dah tahu. Itu sahaja. Jadi kedua malaikat yang menguji di dalam kubur itu bersikap lemah lembut dengan orang mukmin. Siapa yang suruh ni? Allah. Sekalipun dia seorang mukmin yang melakukan maksiat, sekalipun dia seorang mukmin, orang mukmin yang orang mukmin aman, orang yang beriman yang melakukan maksiat, tapi dia tidak kufur lah. Baik itu dalam kata mazhab, dia kata dalam kitab fiqh mengajar form. Dia kata apa ni, iman dan Islam itu dia kata al-Islam tu wal iman maknanya Islam itu umum dan iman itu khusus. Baik itu bila mana kita Islam, boleh tentu kita beriman. Tapi bila kita beriman, dan tentu kita Islam. Bila mana kita tidak Islam, mana dengan sendiri. Bila mana kita tak beriman, dengan sendirinya Islam tercampur. Jadi orang ni termasuk orang yang dipanggil orang yang beriman, tetapi orang melakukan maksiat. Tetapi tahap-tahap dia kata bersikap lemah lembut dengan orang mukmin. Sekalipun dia seorang mukmin yang melakukan maksiat, tetapi tahap-tahap layanan yang dihadapi oleh orang mukmin itu adalah berbeza-beza mengikut perbezaan martabat mereka. Martabat apa? Martabat iman dan amal. Dan iman dan amal ni pakcik kita boleh usaha. Amal kita boleh usaha banyak macam mana sekalipun, usahalah. Dan tu. Selagi mana kita rajin nak beramal, selagi itulah malaikat tak jemu-jemu menulis amal kebajikan kita. Ya, cuma tak kita rajin malas. Ini berdasarkan diriwayat oleh Al-Baihaqi, Ibnu Mandah dan Ad-Dailami dan Ibnu Al-Najjar daripada Sa'id bin Musayyab bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya masa engkau ceritakan kepadaku tentang soal munkar dan nakir serta himpitan kubur, maka hal itu tidak memberi manfaat, tidak menyenangkan kepadaku. Ini kata Aisyah, ya? Dia kata bahawa Aisyah berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya masa engkau ceritakan kepadaku tentang soal munkar dan nakir, macam leni lah sekarang ni lah. Kita nak cerita munkar dan nakir, cerita bab mati apa semua, kita nak mati ke? Belum. Kita cerita soal munkar dan nakir dah mari jumpa kita ke? Belum. Kita cerita bab kapan, kita cerita bab masuk dalam kubur, benda tu semua kita tak pergi lagi. Tak. Tu. Engkau menceritakan kepadaku tentang soal munkar dan nakir serta himpitan kubur, maka hal itu tidak memberi manfaat, tidak menyenangkan kepadaku, seolah-olah jadi susah, jadi susah hati. Lalu baginda bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya suara munkar dan nakir. Ini apa? Wahai Aisyah, sesungguhnya suara munkar dan nakir pada pendengaran orang mukmin bagaikan bunyi celak mata yang disapu pada mata. Macam mana? Tak rajin buat bunyi. Tak. Bunyi celak mata, sapu. Lagu mana? Pernah buat kat rumah? Pasang sendiri je celak. Ikut mula nak pasang lagu mana? Tak. Dan himpitan kubur ke atas orang mukmin itu bagaikan ibu yang pengasih. Dia sebab apa? Ke atas dan himpitan kubur ke atas orang mukmin tadi bagaikan ibu yang pengasih, ibu yang kasih pada anaknya. Nak sebutnya apa? Kita faham. Hadis Nabi tadi sebut, Aisyah kata, mau cerita benda munkar nakir, mau cerita tentang himpitan kubur, rasa aku tak senang hati. Tu maksud Aisyah. Tapi Rasulullah recover baliklah maksudnya.
nak tenangkan hati Aisyah lah. Macam kita nak cerita daripada Allah, takutnya dah. Tapi hak sebenarnya kata Nabi, malaikat muka dan nangkit, suaranya seperti mana orang duk pakai celak mana tak bunyilah. Sebaik-baik mungkin malaikat melayan kita. Dan dikata apa, dan himpitan kubur kata orang mukmin itu bagaikan ibu yang pengasih yang mana anaknya mengadu sakit kepala. Dah diubur dah, ubur slow dah. Kalau suami sakit kepala macam mana? Sakit kepala yang tonyong. Dia kata, Abang Haji ni tak saja-saja kita banyak kerja. Contohlah. Mana apa dia? Dia urut dah sesuatu dah. Tu. Lepas tak lepas. Lantaran itu ditutupnya kepala anak itu dengan tutupan yang lemah lembut. Akan tetapi hai Aisyah, bagi orang yang syak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang syak, apa dia? Orang yang tak percaya kepada ilah, orang yang tak percaya pada rububiyah, orang yang tak percaya pada asma' husna, orang tak percaya pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata wa man yakfur billah, siapa yang kufur pada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa faqad dhalla, maka dia akan jadi sesat. Sesatnya apa dia? Mati pun dia dah kena azab. Lepas tu saya suruh faham sikit. Dia sebut hadis yang kita dah hafal. Iza mata ibnu Adam in qata amal ila bisalasah, maka akhir dia sebut di situ al-waladu yad'u biha, anak-anak yang soleh mendoakan pada mak ayah dia. Maknanya perkara kita dah mati, duduk dalam kubur, maka pada waktu tersebut selama mana kita duduk alam barzakh, anak-anak kita ni berdoa atas kita. Satu, doa semua lah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampun kau dosa arwah ayahku,